kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir zunubi ighfir zunubi اغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Kuala Terengganu 100.2 FM. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Faiz Haji Osman. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kembali bersiaran teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Bersiaran kita Khamis 9 malam untuk pengajian ilmu lagi kita teruskan. Seperti yang saya janjikan, yang saya war-warkan dengan anda, Maulid at IKIM untuk tahun 2021 ini kita teruskan untuk sama-sama kita belajar dan tambah ilmu kita, kenali Sayyidul Wujud Rasulullah. Seperti biasa kita bersama Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhaddir Haji Jul dan pun berada bersama-sama atas talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz Alhamdulillah sihat Faiz. Saya sihat Faiz? Saya sihat Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Untuk minggu ini kita nak belajar lagi tentang Sayyidul Wujud Rasulullah SAW, dan kali ini kita masih lagi dalam siri Kenali dan Cintai Wanita Syurga Ummahatul Mukminin, dan kali ini kita nak kenali Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha, Ramlah binti Abi Sufyan. Kita sama-sama dengarkan. Jadi anda boleh dengar dekat radio dan juga boleh tonton siaran ini melalui Facebook kami IKIM, IKIM FM. InsyaAllah semoga bermanfaat. Kongsi-kongsikan video ini kepada ramai lagi sahabat kita yang lain. InsyaAllah silakan Ustaz untuk pengajian kita minggu ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma walhamdulillah mil'u kulli ardin wa sama. Wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya wa imamil atqiya habibina wa azimina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Yasin habibillah Taha Rasulillah al-Fatih wal-Khatim wal-Nasir wal-Hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. شكرا جزيلا Saudara Faiz yang baik hati, sidang pendengar rancangan Maulid yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Faiz dan semuanya tak sedar kita dah masuk tahun baru 2021 ya Faiz, masya-Allah. Mudah-mudahan tahun ini lebih lagi kita mengenali untuk kita mencintai Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang yang sangat rapat dengan Nabi, selalu dengan Nabi, malah setiap hari bersama dengan Nabi. Siapa lagi kalau tidak ummahatul mukminin, isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, Al-Faqir dan Faiz telah bawa pada tuan-tuan, puan-puan, penonton dan pendengar sekalian sehingga isteri yang keseterusnya. Pada malam ini kita bicarakan Sayyidatina Ummu Habibah, iaitu Sayyidatina Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu taala anha. Dan kalau ikut catatan Ustaz lah Faiz, ni siri yang ke-20 dah kita ni Faiz. Cerita tentang Ummahatul Mukminin. Jadi bermakna kita sudah bicarakan tentang Ummahatul Mukminin sudah banyak siri, dan siri ini adalah siri yang ke-20. 20 dah Faiz, sedar tak sedar, masya-Allah. Dan paling kurang kan Faiz kita tahu siapa yang mendampingi Nabi setiap hari, masya-Allah, walaupun bergiliran setiap satu hari, dan sudah kita bicarakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap lepas asar setiap hari baginda akan pergi ke setiap rumah isteri-isteri baginda yang ada di sekitar Masjid An-Nabawi itu. Itu menunjukkan keprihatinan dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azwaju Taha durarun 11 Khadijatun ma Hafsatin binti Umar. Isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah permata. Ada 11 orang mereka. Khadijah bersama Hafsah binti Umar. Saudatu Aisyah ma Maimunati wa Zainabun Juwairiyah Safiyati. Sauda Aisyah bersama Maimunah, Zainab binti Khuzaimah, Juwairiyah Safiyah. Ummu Habibatin wa Ummu Salamah wa bintu Jahshin Zainabun Mutammimah. Ummu Habibah yang kita nak bicarakan sekarang, iaitu Sayyidatina Ramlah binti Abi Sufyan. Ummu Salamah iaitu Sayyidatina Hindun binti Abi Umayyah. Binti Jahshin itulah Zainab yang menjadi pelengkap. Amma sarari arba'un min bainihin Mariyatun Rihanatun a'udhimbihin. Adapun para hamba ada 4, dan antara mereka Mariyah dan Rayhanah. Maka agungkanlah semua mereka radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Sayyidatina Ummu Habibah, nama beliau adalah Ramlah binti Abu Sufyan, dan Abu Sufyan itu juga kunyah, nama asalnya adalah Sakhar, dan beliau adalah tokoh dan pemuka kaum Quraisy di Makkah pada ketika itu. Kita tahu kabilah ataupun kaum yang paling masyhur dan paling dihormati di tanah Makkah ketika itu adalah Quraisy. Bermakna yang menjadi ketua ataupun tokoh ataupun pemuka, penguasa kaum yang mulia ini, sudah pasti orang itu orang yang mulia. Di antara mereka adalah Abu Sufyan. Memang pada asalnya tidak Islam, nanti kita akan lihat peristiwa Fathu Makkah 8 Hijriyah, akhirnya beliau memeluk agama Islam. Yang pada asalnya seorang tokoh yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan juga orang-orang Islam. Anak beliaulah yang kita nak bicarakan ini. Hadirin cuba bayangkan, kita berbicara tentang seorang anak kepada tokoh yang sangat memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi Islam itu sendiri. Bagaimana ya? Nanti kita lihat kesudahannya, dan sangat luar biasa sekali. Anak kepada tokoh yang menjadi musuh kepada Islam dan orang Islam akhirnya menjadi orang yang sangat mulia, iaitu menjadi ummahatul mukminin, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan Sayyidatina Ummu Habibah ini juga nanti kita lihat, yang menjadikan juga nanti akhirnya ayahnya iaitu Abu Sufyan, yang namanya asalnya adalah Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf Al-Umayyah, nanti akhirnya memeluk Islam juga. Itulah dia nama dan nasab kepada Ummahatul Mukminin yang kita bicarakan sekarang, Sayyidatina Ummu Habibah, berketurunan Quraisy yang sangat mulia, anak kepada tokoh Quraisy yang sangat mulia. Lahir 25 tahun sebelum hijrah, maksudnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, beliau sudah lahir. Lebih kurang 13 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Beliau punya kunyah. Kunyah itu adalah panggilan. Kalau laqab itu gelaran. Apa dia? Yang sudah kita bicarakan, kalau dalam orang Arab suka menggunakan ummu ataupun abu ataupun ibnu ataupun bintu. Itu kunyah. Jadi Sayyidatina Ramlah nama asalnya dipanggil Ummu Habibah sebab ada anak beliau yang bernama Habibah. Nanti kita akan lihat bila lahirnya Habibah itu. Dan Abu Sufyan itu bukan nama asal. Beliau adalah namanya Sakhar. Begitu ya. Jadi keturunan Sayyidatina Ramlah bersambung dengan keturunan Nabi sama nasab, iaitu pada Abdul Manaf. Kita tahu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abil Muttalib ibn Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Nah, jadi Abdul Manaf itu satu datuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu beliau, ibu kepada Sayyidatina Ummu Habibah adalah Safiyah binti Abil As ibn Umayyah. Orang dekat juga, iaitu mak saudara kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Uthman bin Affan itu kan Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Mak saudara tu, itulah dia ibu kepada Sayyidatina Habibah. Jadi dekat juga ya. Dan suami Sayyidatina Ummu Habibah yang awal, yang mula, yang pertama sebelum kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ubaidullah bin Jahash. Bila kita sebut Jahash, kita akan teringat dengan dengan isteri Nabi yang lain juga, itu namanya Sayyidatina Zainab binti Jahash. Baru tadi kita sebut namanya dan sudah kita bicarakan siapa orangnya. Isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya apa ni? Ipar, sebab Sayyidina Ubaidillah ibn Jahash ini abang kepada Sayyidatina Zainab binti Jahash. Masya Allah. Dan Sayyidina Uthman bin Affan adalah sepupu bagi sebelah ibu yang tadi kita sebutkan. Ibu kepada Sayyidatina Habibah adalah mak saudara kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Bagaimana perkahwinan beliau sebelum berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau subhanallah seorang yang cantik, seorang gadis yang terkenal dengan kecantikannya, malah dikagumi oleh pemuda-pemuda Quraisy pada ketika itu. Salah seorang yang mengagumi Sayyidatina Ummu Habibah yang pada asalnya namanya adalah Ramlah, salah seorang yang jatuh cinta padanya siapa? Adalah Ubaidillah ataupun Ubaidullah bin Jahash tadi itu. Beliau juga adalah pemuda bangsawan Quraisy ketika itu.
Dan Ubaidillah ini rajin mempelajari ajaran Nabi Isa dan selalu bersama dengan Waraqah bin Naufal. Ingat lagi hadirin, Waraqah bin Naufal yang ada kaitan dengan Sayyidatina Khadijah. Kita bicarakan hari itu mula-mula dulu Faiz, kita bicarakan tentang sejarah Sayyidatina Khadijah. Yang sepupunya adalah siapa? Adalah Waraqah bin Naufal. Naam. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah seorang pendeta Nasrani yang sangat tahu isi kandungan Taurah dan Injil dan yang lain-lain. Jadi yang selalu dengan beliau inilah juga Ubaidillah bin Jahash itu. Jadi dia banyak tahu tentang agama Nasrani. Lalu berkahwinlah Ubaidillah tadi ni, Ubaidillah bin Jahash tadi berkahwin dengan Sayyidatina Ramlah ataupun Sayyidatina Ummu Habibah. Tak lama keduanya berkahwin, Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Ketika ini masih berada di mana ni? Masih berada di bumi Makkah. Lalu keduanya, Ramlah dan Ubaidillah, suami isteri ini, terima ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi, beliau mendengar Waraqah bin Naufal telah menyebutkan akan lahir seorang Nabi akhir zaman dan ada kebenaran pada risalah dan apa yang dibawa oleh Nabi tersebut. Sebab itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Nabi dan Rasul, keduanya terus beriman. Dan subhanallah, Ubaidillah dan Sayyidatina Ramlah adalah termasuk di kalangan orang yang awal memeluk agama Islam. Bermakna ini satu kemuliaan, sebab orang-orang yang menerima Islam pada waktu yang mula-mula itu menerima kecaman, menerima ejekan, ugutan, malah diboikotkan oleh keluarga masing-masing. Tidak sedikit yang disiksa, malah ada yang dibunuh oleh pembesar Quraisy musyrikin ketika itu. Hadirin, bila kita sebut Quraisy, tidak semestinya dia musyrikin ataupun kufar, tidak ya. Ada Quraisy yang muslimin, termasuk Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam yang lain di kalangan Quraisy. Jadi oleh kerana selalu buku-buku sejarah ataupun sejak kecil lagi bila kita sebut kafir, Quraisy, musyrikin, Makkah. Jadi bermaksud tidak semestinya bila sebut Quraisy ini semuanya kafirin ataupun musyrikin, tidak ya. Jadi Nabi juga adalah daripada Quraisy, gitu. Baik. Sudah pasti Faiz marahlah ayahnya, iaitu Abu Sufyan. Ini kan satu tamparan yang hebat. Beliau tokoh yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam, menghalang orang Makkah, sama ada pembesar Makkah ataupun orang biasa Makkah, daripada memeluk agama Islam. Tengok-tengoklah anak sendiri ni yang memeluk agama Islam, siapa tak marah ketika itu? Itu maksudnya nafsu amarah ketika itu. Memang marah sungguh-sungguh Abu Sufyan ketika itu belum masuk Islam. Ini satu tamparan hebat, sudah pasti merasa sangat malu. Lalu ketika itu orang Islam sudah mula disiksa, sudah mula diancam, diugut, malah nak dibunuh. Ketika itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk orang Islam berhijrah ke bumi Habasyah, ke Ethiopia di sebelah Afrika ya. Jadi ada yang berpindah kali pertama, ada yang berpindah kali kedua. Jadi mereka ini, iaitu Ramlah ataupun Ummu Habibah dan suaminya berpindah untuk kali yang kedua. Maksudnya migration yang kedua. Yang pertama yang sudah selesai, kemudian ini mereka yang kedua. Akhirnya mereka pun menyahut seruan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke bumi Habasyah, iaitu di benua Afrika. Kalau tadi benua Arab, ini benua Afrika, naik perahu lah, naik sampannya, bahtera sampai di sana ke. Masya Allah. Hadirin, sangat luar biasa sekali Ummu Habibah ini. Kenapa? Ketika berhijrah itu, beliau mengandung, pregnant. Ketika berhijrah itu, cuba bayangkan, naik kapal, berhari-hari nak sampai ke Habasyah itu, mengambil masa juga, ketika itu tengah mengandung. Jadi ketika sampai di bumi Habasyah, lahirlah anak dalam kandungannya itu. Anak itulah
yang mereka namakan dengan Habibah. Jadi bila nama anak tu Habibah, maka Ramlah sudah menjadi ibu Ummu. Sebab itulah nama beliau menjadi Ummu Habibah. Kita akan lihat selepas ini insya-Allah apa yang berlaku di bumi Habasyah itu sehingga menyebabkan satu titik perubahan dalam hidup Sayyidatina Ramlah atau Sayyidatina Ummu Habibah kerana peristiwa itu, dan itu juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat selepas ini insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun alaik, salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun alaik, salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun alaik, salamun Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun alaik, salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun alaik, Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, salamun Dalami hayati dan contoh kecintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menerusi segmen Maulid at IKIM bersama Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jol mengupas kitab Maza yuhibbuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maza yakrahu, apa yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang tidak disukai baginda. Setiap Khamis 9 malam hanya di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Bersama dengan saya Faiz Haji Osman dan kita dalam Maulid at IKIM. Terima kasih anda menonton juga mendengarkan siaran insan ini. Kita bersama dengan tajuk kita kenali dan cintai wanita syurga ummah
dah dengarkan bicara bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jol. Banyak lagi yang bakal kita dengarkan dan kita nak tahu apa yang berlaku peristiwa ketika Ummu Habibah ni, Sayyidatina Ramlah ketika di Habsyah. Ustaz, sambungannya silakan Ustaz. Naam. Syukran jazilan Faiz. Ketika di bumi Habasyah, suami kepada Ummu Habibah iaitu Ubaidillah tadi tu, Ubaidillah bin Jahaz. Beliau kan waktu di Makkah belajar tentang agama Nasrani dan agama-agama lain dengan Waraqah bin Naufal. Beliau meneruskan situasi itu di bumi Habasyah. Memang di bumi Habasyah itu agama Nasrani itu menjadi sesuatu yang dominan. Jadi selalulah suami Ummu Habibah berbincang masalah keagamaan dan ketuhanan dengan orang-orang di Nasrani, orang-orang di Habasyah yang rata-ratanya menganut agama Nasrani. Subhanallah, apa yang berlaku? Akhirnya beliau jadi terkesan dan beliau melihat dalam perbincangannya, itu juga salah satu sebab adalah ilmu agama Islam yang ada padanya belum cukup kuat dan belum cukup mantap. Cuba bayangkan berpindah ke bumi Habasyah itu untuk menyelamatkan juga akidah asalnya, juga menyelamatkan diri dan keluarga daripada disiksa. Tapi sebaliknya yang berlaku, apa yang berlaku? Kerana keimanannya belum kuat, ilmunya belum mantap, bila berbicara tentang agama Nasrani dengan pendeta-pendeta di bumi Habasyah dan orang-orang di situ, akhirnya dia pula terkesan dan masuk agama Nasrani, akhirnya jadi murtad. Siapa tadi? Suami kepada Ummu Habibah. Ini satu jadi murtadnya Faiz, subhanallah. Di negeri orang kemudian tidak ada saudara mara di situ, ini kan satu ujian, satu dugaan yang sangat berat dihadapi oleh Sayyidatina Ummu Habibah. Suami murtad, memeluk agama Nasrani, Kristian, berada di negeri orang pula jauh. Lalu apa yang berlaku? Beliau itu sangat perlukan kesabaran dan bermohon kepada Allah semoga imannya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum peristiwa ini, sebelum peristiwa murtadnya suaminya, Ummu Habibah menceritakan, malah di dalam kitab menyebutkan Ummu Habibah bercerita pengalamannya dan beliau bermimpi, ra'aitu fin naumi ka'anna Ubaidallah ibnu Jahshin zawji bi aswa'i suratin wa ashwahihi. Aku melihat dalam mimpiku seolah-olah Ubaidillah bin Jahsh, suamiku, dalam keadaan rupa yang sangat buruk, rupa yang sangat hodoh. Fafaza'tu, maka aku pun cemas. Faqult, aku mengatakan, kata Sayyidatina Ummu Habibah menceritakan mimpinya, takhayyarat wallahi haluhu, wajahnya berubah, demi Allah keadaannya lain. Gitu. Lalu setelah mimpi malamnya itu, ini cerita Sayyidatina Ummu Habibah, fa'idha huwa yaqulu fi asbah, pada pagi harinya suamiku mengatakan, ya Ummu Habibah, wahai Ummu Habibah, inni nadaratu fid din falam ara dinan khairan minan nasraniyah. Sesungguhnya aku belum pernah melihat agama yang lebih baik daripada agama Kristian, Nasrani. Itu kata suaminya pagi esoknya. Wa kuntu qaddimtu biha, dulu aku memeluk agama ini, kata suaminya, iaitu agama Nasrani. Thumma dakhaltu fi dini Muhammadin, kemudian aku masuk agama Muhammad, agama Islam. Thumma raja'tu fil nasraniyah, lalu aku kembali menjadi Nasrani. Itu kisah mimpi dan apa yang berlaku kepada suami Sayyidatina Ummu Habibah. Faqult, lalu aku mengatakan, kata Ummu Habibah, wallahi ma khiyaraka lak, demi Allah tidak ada kebaikan padamu. Lalu wa akhbartuhu birru'ya allati ra'aituha, lalu aku bagi tahu pada suamiku tentang mimpi, dan ternyata pagi ini begini yang dikhabarkan begitu. Falam yahfal biha, maka suaminya tak peduli dengan mimpi tadi itu. Wa akabba 'ala al-khamri hatta mata, lalu suaminya itu memang masuk agama Nasrani, Kristian,
menjadi seorang yang suka minum arak dan akhirnya meninggal dalam keadaan bukan agama Islam, tapi agama yang baru, agama yang dianuti. Bagi dia, agama itu agama yang dulu dia anuti, kemudian dia menganut agama Islam, Faiz, yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian kembali lagi agamanya asal bagi beliau. Tapi dalam istilah kita, beliau murtad. Inilah dia antara kisah yang berlaku kepada Sayyidatina Ummu Habibah yang nanti akhirnya menjadi satu jalan untuk beliau menjadi lebih mulia sebab menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas peristiwa ini, dan para ulama mengatakan, antaranya Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, bahawa perkahwinan Sayyidatina Ummu Habibah ini nantilah yang menyebabkan beliau lah yang berkahwin melalui jarak jauh dengan Nabi satu-satunya. Maksudnya beliaulah satu-satunya isteri yang kahwin secara jarak jauh. Nabi tak ada kat situ. Nabi berada di Madinah ketika itu. Masya Allah. Jadi ketika tamat iddah, meninggal suami yang pertama tadi, Ubaidillah bin Jahash meninggal, habis tamat iddahnya 4 bulan 10 hari, kita tahu tu. Lalu Nabi meminang beliau. Tapi Nabi berada di Madinah ketika itu. Habasyah kan jauh daripada Madinah. Lalu Nabi meminang melalui Raja Najasyi. Raja Najasyi, iaitu Raja Habsyah ketika itu. Dikatakan nama beliau adalah Asamah bin Abjar. Kita kenal dengan Raja Najasyi. Maksudnya raja kepada negara Habsyah ketika itu. Dan subhanallah, Sayyidatina Ummu Habibah mimpi lagi. Kan dulu mimpi lagi. Tapi mimpi ini kata beliau, kata dalam riwayat menyebutkan, ra'at Ummu Habibah fi manamiha ka'anna atiyan yaqul. Beliau melihat dalam mimpinya seolah-olah ada seorang datang jumpa dengan Sayyidatina Ummu Habibah ketika itu dan mengatakan, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin. Ketika itu tak kahwin lagi tu Faiz. Tapi orang dalam mimpi itu kata, ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin. Ummul Mukminin kan tidak dipanggil pada semua perempuan, melainkan isteri Nabi. Walhal waktu itu beliau tak kahwin lagi dengan Nabi. Ini sebagai isyarat dalam mimpinya itu. Dipanggil bisyarah, satu yang mengembirakan. Ya Ummul Mukminin, kata orang dalam mimpinya tadi, wahai isteri orang-orang, ibu kepada orang-orang yang beriman, bermakna isteri Nabi. Fafaza'tu, maka aku pun rasa cemas dan takut. Fa'awwaltuha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatazawwajuni. Lalu kata Ummu Habibah, saya mentakwilkan dok tafsir mimpi ni, dok rasa Nabi akan mai dan mengahwininya. Tapi tak kahwin lagi waktu itu, mimpi saja. Kita nak, bukan kita nak habaq kena ikut mimpi ke apa, tak semestinya. Kecuali mimpi orang baik lah Pak Ena. Saya namanya ru'ya salihah. Kalau mimpi kita ni tak tahu lagi, ini mimpi orang baik. Jadi akhir Ummu Habibah bercerita, setelah bercerita tentang mimpi tadi, bila bercerita, setelah habis iddahku, maka rupa-rupanya datang wakil daripada Raja An-Najasyi. Najasyi tak datang, tapi wakilnya mengetuk pintu, kemudian minta izin. Rupanya ada seorang perempuan yang namanya Abrahah. Raja, ini bukan Raja Abrahah cerita Nabi 50 hari atau bergajah. Ini bukan Abrahah tu. Ini Abrahah lain ni. Ini takut semabul, takut keliru Pak Ena. Jadi ini Abrahah lain. Ini Abrahah bukan raja, tapi adalah seorang perempuan yang menjadi pembantu kepada Raja Najasyi, yang bagi kemas pakaian, bagi minyak dan mengemaskan istananya, begitu ya. Nama perempuan ini adalah Abrahah. Jadi beliau pun diizinkan oleh Ummu Habibah masuk ke dalam rumah. Lalu Abrahah tadi, utusan tadi membagi tahu. Beliau katakan, innal malika yaqulu laki, raja berpesan untuk kamu, wahai Ummu Habibah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ilayya an uzawwijakihi. Gitu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat padaku daripada Madinah untuk aku
nikahkan kamu dengannya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata utusan tadi, dijawab oleh Sayyidatina Ummu Habibah, basyarakillahu bi khairin. Allah menerimamu dengan khabar gembira. Apa dia? Lalu dia mengatakan, khabar gembira maksudnya beliau menerimanya. Begitu. Lalu kata Abrahah tadi, utusan tadi, yaqulu lakil malak, Raja Najasyi bagi tahu pada kamu, wakili man yuzawwijuki, hantarlah wakil yang nanti akan mengahwini kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ummu Habibah memilih Khalid ibn Sa'id untuk jadi walinya, untuk jadi wakilnya. Rupa-rupanya hadirin, Abrahah tadi tu beriman bersama dengan Raja An-Najasyi. Nah, beriman, nanti kita akan lihat apa kebaikan Ummu Habibah pada Abrahah. Nah, kita skip sekejap, kita sambung dulu cerita ini. Lalu di hari pernikahan, maksudnya hari persuntingan dan hari pernikahan terus, Nabi berada di Madinah ketika itu. Dan dalam satu majlis, Raja Najasyi ada dekat situ, Khalid bin Sa'id, ini wakil kepada Sayyidatina Ummu Habibah, ada dekat situ. Kemudian dikatakan Ja'far bin Abi Talib yang dulu berhijrah kali pertama ke Habasyah dan rombongan yang lain pun ada dekat situ juga. Maka berlakulah majlis walimah, macam kita majlis resepsi gitu, reception, penerimaan perkahwinan begitu. Jadi ketika itu Raja Najasyi sendiri, Faiz, yang baca khutbah nikah. Beliau sendiri baca khutbah nikah. Saya bacakan khutbah itu. Alhamdulillahil malikil qudusis salamil mu'minil muhaiminil azizil jabbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu alladhi basyara bihi Isa bin Maryam. Segala puji bagi Allah, Raja kepada seluruhnya, yang maha suci, yang maha memberi keselamatan, yang maha memberi keamanan, yang menjaga, yang perkasa, yang maha kuat. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang sebenar yang diibadahkan kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bermakna beliau adalah seorang Islam. Dialah yang dibagi tahu, dikhabarkan oleh Sayyidina Isa bin Maryam akan kedatangannya. Amma ba'd, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kataba ilayya an uzawwijahu Umma Habibata binti Abi Sufyan. Amma ba'd, selepas daripada itu sesungguhnya Rasulullah SAW telah menuliskan kepadaku surat untuk aku nikahkannya, iaitu Nabi, dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Fa ujibtu ila ma da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku terima apa yang Nabi inginkan dalam suratnya itu, aku terima. Wa qad asdaqtuha 400 dinar. Lalu aku bagikan untuk perkahwinan ini 400 dinar. 400 dinar ni, satu dinar dia kurang dalam berapa ratus, sekarang dia 700 ringgit, ada yang kata 400 begitu ya. 400 dinar. Lalu disambut oleh Khalid bin Sa'id sebagai wakil kepada Sayyidatina Ummu Habibah ketika itu. Beliau pun jawab, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahmaduhu wa asta'inuhu wa astansiruh. Aku memuji Allah dan mohon pertolongan daripadanya dan meminta akan pertolongan daripada Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutuskan dengan petunjuk dan agama yang benar agar agama tersebut menang dibandingkan agama lain daripadanya. Dan walaupun perkara ini dibenci, tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Itu muqaddimah kepada khutbah beliau. Lalu beliau mengatakan, amma ba'd, faqad ajabtu ila ma da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah memenuhi seruan, keinginan, kemahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zawwajtuhu Umma Habibah bin Abi Sufyan. Lalu aku nikahkan beliau, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Jadi beliau jadi wakil, jadi walinya.
jadi wakilnya dan menikahkannya. Masya Allah. Fabarakallahu li rasulin sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberkatan dari Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya majlis tadi itu terrasmilah perkahwinan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Ummu Habibah, walaupun daripada jarak jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bumi Madinah dan Ummu Habibah berada di Habasyah ketika itu. Bila berlakunya itu? Pada tahun 7 Hijriyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka hati atas perkahwinan ini, yang ada hikmah di sebaliknya. Apa hikmah perkahwinan itu? Kita akan lihat pada pusingan yang terakhir nanti sebentar lagi dengan izin Allah. Hadza wabillahi taufiq. Umat Islam mewarisi khazanah ilmu tamadun manusia, dan khazanah ilmu tamadun manusia ini yang paling hebat sekali antara tamadun manusia. Jadi apabila umat Islam menguasai ilmu diguna untuk kebaikan. Ilmu diguna bukan untuk memusnahkan apa-apa. Jadi berdasarkan khazanah ilmu yang ada dan penguasaan ilmu oleh umat Islam patut bersatu, bukan berpecah belah. Jadi ilmu dan segala nilai-nilai murni Islam adalah asas kepada perpaduan umat dengan sikap yang positif untuk memastikan silaturahim antara umat Islam itu kukuh. Suburban 106.2. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Masih lagi bicara kita menerusi Maulid at IKIM untuk kita dengarkan, kenali dan cintai wanita syurga Ummahatul Mukminin Sayyidatina Ummu Habibah. Kita dah dengarkan tadi bicaranya bagaimana perkahwinan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu anha. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajian, kita nak ikuti selanjutnya apa Silakan Ustaz. Baik. Syukran jazilan Faiz dan hadirin sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang budiman keseluruhannya. Subhanallah, kawinlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rasmi dengan Sayyidatina Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Mari kita lihat kebaikan Abrahah, wakil Raja Najasyi tadi, itu tidak dilupakan oleh Sayyidatina Ummu Habibah. Jadi lazim beliau akan menerima hantaran ataupun pemberian daripada suami. Nabi tidak ada di situ, tetapi yang baginya adalah Raja Abrahah tadi. Bukan sedikit, 400 dinar tu. Masya Allah, bukan sedikit. Akhirnya, untuk mengenang jasa Abrahah tadi tu, wakil Raja Najasyi tadi tu, lalu mas kahwin tadi sebahagiannya diberikan oleh Ummu Habibah kepada Abrahah tadi tu. Masya Allah. Tapi tak mahu dia. Abrahah tadi tu, wakil utusan Raja Najasyi, tak mahu dia. Sebab dia katakan dia ikut pesan rajanya. Raja Najasyi pesan jangan apa-apalah datang untuk menyampaikan pesanan begitu saja. Masya Allah. Cuma subhanallah hadirin, satu je kata Abrahah, saya tak mahu terima apa-apa, tapi saya ada satu hajat. Hajatnya ialah, saya nak kamu wahai Ummu Habibah sampaikan salam saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Itu je hajatnya. Harta pemberian tak diambilnya. Ucap terima kasih, tetapi satu sahajalah, sampaikan salam saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan kepada baginda bahawa saya telah mengikut agamanya. Allahu akbar. Ada dua message. Satu, sampaikan salam. Yang kedua, sampaikan yang beliau juga beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi setiap kali berjumpa Faiz dengan Ummu Habibah,
beliau akan bagi tahu, jangan lupa ya, gitu bahasa kita, jangan lupa ya. Masya Allah. Setiap kali jumpa, jangan lupa jangan salam gitu. Sampaikan salam. Jangan lupa sampaikan salam dan hajat ke. Sebab itulah apa yang berlaku nanti ketika sudah habis tempoh duduk di Habasyah. Jadi Ummu Habibah akan balik ke Al-Madinah berjumpa dengan suami yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Habibah, Faiz, masya-Allah, cerita daripada mula sampai akhir lagu mana proses peminangan, proses suntingan, dan tak lupa dengan Abraha tadi tu. Sampai dia bagi tahu Abraha ni baik sungguhlah ya Rasulullah, lagu ni. Kemudian beliau bagi tahu satu saja hajat dia, sampaikan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tolong bagi tahu yang saya adalah orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, subhanallah, Nabi jawab apa? Wa alaihassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawapan Nabi. Untuknya juga keselamatan, rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntung Abraha sebab Nabi jawab salam dan sudah pasti itu doa. Bila itu doa Nabi, masya-Allah, ahli syurga lah orang itu nak. Allah maj'alni wa ja'alkum minhum. Jadi subhanallah, Faiz, begitu kemuliaan yang ada pada Abraha, orang yang sederhana dia, Faiz. Beliau tugasnya bukan apa sangat, tugasnya untuk atur pakaian-pakaian Raja Abraha, kemudian beliau bagi minyak kepada Raja Abraha untuk rambut ke, untuk apa keperluan lain, tapi dimuliakan oleh Allah. Asbabnya sikit je, menjadi utusan untuk nanti Ummu Habibah ditakdirkan berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah perkahwinan ini? Perkahwinan ini hikmahnya satu, memuliakan dan menguatkan pegangan agama Ummu Habibah. Baikkan suami sudah meninggal, murtad pula tu meninggal, berada di negeri orang, tidak dipedulikan oleh ayah yang merupakan seorang ketua kaumnya yang terhormat, tapi neglect begitu sahaja sebab dia sudah masuk Islam. Lalu Allah nak kuatkan keimanan. Yang kedua, untuk menghilangkan permusuhan kaum Quraisy, pimpinan Abu Sufyan dan lain-lain terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam. Sebab itulah ketika Allah turunkan ayat asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka, dan Allah Maha berkuasa dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Surah Mumtahanah ayat yang ke-7. Kata ulama, antaranya Al-Imam Ibn Kathir mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan Abu Sufyan. Dan Rasulullah berkahwin dengan anak Abu Sufyan. Sayyidina Abu Sufyan setelah masuk Islam, iaitu Ummu Habibah. Ini menjadi tali penyambung untuk hubungan lebih kuat dan tidak ada lagi permusuhan kufar Quraisy dengan Nabi dan Rasul, dengan orang-orang Islam ketika itu. Ini hikmah yang ada, yang menunjukkan juga keberkatan yang ada pada Sayyidatina Ummu Habibah yang kita bicarakan di sini. Setelah perkahwinan itu, Faiz dan lain-lain, duduk pun agak lama di bumi Habasyah. Jadi Raja Najasyi yang Islam itu pun atur kepulangan Ummu Habibah dan orang-orang Islam yang berhijrah tadi itu patah balik. Tapi tidak ke Makkah, tapi ke Madinah. Waktu itu sudah agak aman dan Nabi sudah berpindah ke bumi Madinah. Dihantar dengan 2 perahu, 2 kapal. Dan Sayyidina Shurahbil bin Hasanah yang menemankan Ummu Habibah dalam perjalanan beliau balik daripada bumi Habasyah menuju ke bumi Madinah, berjumpa dengan suami yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di bumi Madinah sebagai seorang ayah, walaupun beliau memusuhi Nabi dan orang Islam, yang namanya anak, tetap juga Abu Sufyan datang juga untuk lihat anaknya Ummu Habibah. Di situ ada peristiwa yang menunjukkan ketegasan Ummu Habibah dalam berpegang pada agamanya. Kenapa? Ketika berada di rumah Ummu Habibah,
ayah beliau iaitu Abu Sufyan nak duduk di tempat pembaringan Nabi SAW, tapi ketika itu ditarik oleh Ummu Habibah. Sampai Abu Sufyan mengatakan, ya bunayya, wahai anakku yang ku sayangi, araghibati bihadzal firashi anni, apakah tempat duduk ini, tempat pembaringan ini tak sesuai untuk saya ke yang kamu tarik ni? Au bi anhu, ataupun aku tak patut duduk di situ. Sebab bila nak duduk ditarik oleh anaknya Ummu Habibah tadi tu. Lalu jawab Ummu Habibah, bal huwa firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayah yang dicintai, ini adalah tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anta mur'un musyrikun najasun. Sedangkan Pak adalah seorang musyrik yang najis. Tapi bukan najis yang zahir, ya, najis yang batin. Maksudnya akidahnya tak lagi Islam, tu dikira sebagai najis begitu. Falam uhib an tajlisa ala firasy Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abah, saya tak mau Abah untuk duduk di tempat pembaringan Rasulullah SAW sebab Abah najis. Najis arti kata masih lagi akidah yang tidak benar, akidah yang kufar ketika itu. Lalu kata Abu Sufyan, ya bunayya, wahai anakku yang kukasihi, laqad asabaki ba'di syarrun. Kamu jadi tak elok noh lepas berpisah denganku. Gitu. Jadi kasak lagu ni lebih kurang noh, kasak lagu ni macam jadi tak elok noh lepas pisah dengan Abah. Lagu tu. Ini bahasa-bahasa antara anak dengan Abah nah, bukan bahasa yang bermusuhan tu, tidak. Bahasa teguran pun begitu juga. Jadi akhirnya kata Ummu Habibah, bal hadani Allahu lil Islam. Bahkan wahai Abah yang disayangi, Allah telah menunjukkan saya kepada Islam. Wa anta ya abati, dan wahai Pak yang disayangi, tetap juga beradab. Sayyidu Quraisyin wa kabiruha. Pak adalah tokoh dan pembesar Quraisy. Kaifa yasqutu anka ad-dukhul fil Islam? Bagaimana Abah tak mau nak peluk Islam? Wa anta ta'budu hajaran la yasma'u wa la yubsir. Pak menyembah juga batu yang tak mendengar dan juga tak melihat. Begitu bahasanya nah. Akhirnya Abu Sufyan pun meninggalkan putrinya begitu. Ya. Itu menunjukkan kekuatan keimanan yang ada pada Sayyidatina Ummu Habibah, dan pada masa yang sama tetap juga menghormati ayahnya. Hadirin, kita setakat ini dahulu, insya-Allah. Minggu depan kita akan lihat bagaimana cintanya Sayyidatina Ummu Habibah setelah berada di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hidup dalam keluarga Nabi, dan apakah fadilah-fadilah kelebihan Sayyidatina Ummu Habibah untuk kita bicarakan insya-Allah pada minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum. Untuk perkongsian kita pada minggu ini, bicara kita tentang kenali dan cintai wanita syurga, Ummahatul Mukminin Sayyidatina Ummu Habibah, Sayyidatina Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha. Dan insyaAllah bahagian pertama sudah selesai, kita sambung minggu hadapan hari Sabtu yang sama pada selanjutnya hari Khamis 9 malam pada diikuti inspirasi dunia Islam. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga negara Malaysia yang berkelaikan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai juru audit atau ketua pegawai unit audit dalam grade W48 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Berumur tidak kurang daripada 35 tahun, memiliki ijazah sarjana muda kepujian perakaunan yang diiktiraf oleh IKIM daripada Universiti Awam atau kelaikan yang diiktiraf setaraf dengannya, serta berdaftar dengan Ahli Institut Accountant Malaysia (MIA). Antara bidang dan tanggungjawab merancang dan melaksanakan audit di IKIM dengan mendirikan pelan audit tahunan merangkumi audit pengurusan, kewangan, prestasi dan pengauditen khas yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Akaun dan Audit dan Lembaga Pengarah IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, sekejap. Ini harga dia. Murahnya bang. British Combo pun balik lagi. Tumpahkan sementara
masih ada. Hubungi 012-686-9276 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Walaupun zahirnya kita bergerak dengan kehendak diri kita ada tangan, ada kaki yang kita gerakkan, tetapi sebenarnya pemilik sebenarnya Allah. Maka apabila kita menyedari bahawa kita milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu bertindak, bergerak, melakukan seperti yang dikehendaki oleh pemilik. Apa pemilik kehendaki daripada mata kita, daripada telinga kita, kaki kita, maka seperti itulah yang kita lakukan. Dan seterusnya, seseorang itu dia tidak akan bersifat lupa diri, namun dia menyadari bukanlah atas kapasiti dirinya sendiri sebenarnya segi hakikat, semuanya adalah ada pemilik tunggal yang hakiki, iaitu Allah. Dan pemilik itu boleh sahaja bila-bila masa kalau dia nak tambah, dia tambah. Dan bila-bila masa kalau dia ingin menarik kesemuanya, dia boleh melakukan. Terus dengarkan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis pada pukul 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai penolong pegawai teknologi maklumat grade FA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Memiliki sekurang-kurangnya sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM atau Diploma Teknologi Maklumat daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Memiliki kemahiran dalam penstreaman audio dan video, mahir dalam pengaturcaraan bagi webs dan aplikasi. Antara tugas anda ialah menguruskan platform digital yang merangkumi penyelarasan teknologi, pengendalian storan, podcast dan streaming, juga perlu mengelola aplikasi peranti pintar, media sosial dan IKIM Niaga. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan atau hubungi 0362046374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 22 Januari 2021. Masjid Cina Negeri Melaka. Masjid Cina Negeri Melaka merupakan masjid ketiga selepas Masjid Muhammadi di Ipoh dan Masjid Cina di Rantau Panjang, Kelantan yang dibina di Malaysia bercirikan seni bina negara Cina. Masjid Cina Negeri Melaka terletak di dalam Mukim Kerubung berhampiran Stadium Han Jebat Melaka. Masjid ini mula beroperasi pada 27 Jun 2014 dan solat Jumaat pertama telah diadakan pada 6 Ramadan 1435 Hijrah bersamaan 4 Julai 2014. Keseluruhan konsep seni bina masjid ini diilhamkan daripada seni bina negara Cina yang didapati daripada kajian masjid serta seni bina di sekitar Beijing, Shanghai dan Xi'an. Masjid Cina Negeri Melaka berteraskan 2 kubah dan menara besar dengan 2 pintu gerbang serta bumbung berlapis. Manakala ruang jemaah pula berkonsepkan pengudaraan semula jadi dan ruang saf yang cukup luas untuk menampung masyarakat Muslim menunaikan solat. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia